Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tak lupa kepada barisan jawatan kuasa Surau Ibn Sina, Bandar Putra yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini ada ruang dan berpeluang mendengar sedikit tazkirah, peringatan bersempena tahun baru Hijrah 1443 Hijrah. Moga-moga dapatan perolehan daripada tazkirah yang bakal saya sampaikan nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 87 dan ayat 88 surah Al-Anbiya, ayat 87 dan ayat 88 surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat 87 dan ayat 88 surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka berdoalah baginda Yunus alaihi salam dengan sepenuh harapan bahawa ia benar-benar merayu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang sebenar-benarnya disembah melainkan Engkau jua, wahai Allah. Maha suci Engkau, wahai Allah, bahawasanya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka kami, yakni Allah, perkenankan permintaan doa rayuan baginda Yunus alaihi salam dan kami selamatkan ia, kami lepaskan ia, baginda Yunus alaihi salam, daripada belenggu kedukecitaan, kesusahan yang dihadapinya. Demikian jualah kami selamatkan, kami lepaskan, kami bebaskan orang-orang yang beriman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 87 dan ayat 88 surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan kepada kita perihal sejarah perjalanan hidup junjungan mulia baginda Yunus alaihi salam
yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui baginda Yunus alaihi salam berdoa dengan sepenuh harapan ketika berada di dalam kegelapan perut ikan. Fanada fi dhulumat, maka berdoalah ia baginda Yunus alaihi salam di dalam kegelapan perut ikan. Baginda Yunus alaihi salam tak mati apabila ditelan oleh ikan, sebagaimana peristiwa yang sedia kita maklumi. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hukum adat apabila dimakan, ditelan ikan, tak ada harapan, terkorban, matilah seseorang. Tidak baginda Yunus alaihissalam. Allah maha berkuasa atas segala-galanya. Baginda Yunus alaihissalam sebaik sahaja ditelan masuk dalam perut ikan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi peluang kepada junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada baginda Yunus alaihissalam dimanfaatkan sebaik mungkin. Baginda Yunus alaihissalam tidak melepaskan peluang. Baginda Yunus alaihissalam sama sekali tidak mensia-siakan peluang. Ikut amalan mulia baginda Yunus alaihissalam yang tidak mensia-siakan peluang dan sama sekali tidak melepaskan peluang. Hidup dalam kegelapan perut ikan, lalu tak putus-putus berdoa dengan sepenuh harapan, merayu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ayat 87 surah Al-Anbiya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita apakah doa, skrip doa baginda Yunus alaihissalam. Adakah menggunakan doa skrip awal tahun yang telah diedarkan melalui Pekiling Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Pekiling doa akhir tahun dan doa awal tahun. Yang jelas doa baginda Yunus alaihissalam itu dikenali dengan nama Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doa baginda Yunus alaihissalam dengan kalimah thayyibah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan dikau jua wahai Allah. Kemudian baginda Yunus alaihissalam ikuti pula dengan kalimah tasbih, subhanaka, maha suci dikau wahai Allah, bahwasanya aku kuntu minadh zalimin, daripada kalangan hamba-hambamu yang telah menzalimi diri sendiri. Maka kalimah thayyibah digabungkan dengan kalimah tasbih disebut dengan istilah Ismullahil A'zam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Menyusuli ayat 87 surah Al-Anbiya,
Maka ayat 88, apakah keputusan dari yang maha agung lagi maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah keputusan? Bukan daripada yang di-Pertuan Agong berhubung dengan Perdana Menteri, tetapi apakah keputusan dari yang maha agung lagi maha perkasa terhadap doa permintaan rayuan junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Ayat 88 surah Al-Anbiya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sadaqallahul azim. Maka kami perkenankan permintaan permohonan rayuan baginda Yunus alaihissalam dan kami selamatkan, kami lepaskan, kami bebaskan baginda Yunus alaihissalam itu daripada belenggu kedukecitaan. Demikian juga kami selamatkan, kami lepaskan, kami bebaskan belenggu kedukecitaan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan umat akhir zaman, umat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Ya, tazkirah bersempena sambutan Ma'al Hijrah, peringkat karya surau Ibnu Sina je, Bandar Putra, bukan peringkat masjid Bandar Putra, tetapi peringkat surau Ibnu Sina aja. Baik, yang nak dibahaskan tazkirah malam yang berbahagia ini ialah intipati daripada ayat 87 dan ayat 88 surah Al-Anbiya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dah wafat 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib berhubung tentang kalimah al-gham, wa najjaynahu minal gham. Pada ayat 88 surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kalimah al-gham, kedukecitaan, duka cita, buat junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Baginda Yunus alaihissalam benar-benar berduka cita. Kenapa berduka cita? Kerana dua situasi. Yang pertama, kegelapan hidup di alam baru, alam perut ikan, bukan lagi alam daratan. Ya, tapi alam lautan, lagi satu alam, alam perut ikan. Maka di situ ada 4 kegelapan. Pertama, kegelapan perut ikan. Yang kedua, kegelapan lautan yang dalam. Yang ketiga, kegelapan lautan itu sendiri. Dan yang keempat, kegelapan malam, apabila bermulanya fenomena malam hari. Maka baginda Yunus alaihissalam hidup dalam 4 kegelapan. Perut ikan tu sendiri dah gelap, dan ikan nun ini dia akan berada di dasar laut. Dasar laut itu tekanan terlalu kuat. Dah tekanan terlalu kuat,
di situ adanya nilai kegelapan laut dalam. Bayangkan kapal selam TNI, Tentera Nasional Indonesia, yang telah dibaik pulih, habis kapal selamnya, musnah. Ya, nak dijelaskan di sini betapa baginda Yunus alaihissalam hidup dalam 4 kegelapan. Oleh kerana hidup dalam 4 kegelapan, gelap, darab, gelap, darab, gelap, darab, gelap. Jadi 4 kali ganda kegelapan. Maka kegelapan itu telah mengakibatkan baginda Yunus alaihissalam merasai kepayahan. Payah. Bukan kegelapan SAP. Ya, ni gelap betul ni tau. Kegelapan SOP. Bukan kerana kegelapan wabak penyakit yang telah mencecah lebih, dah melepasi setahun. Bulan Mac nanti 2022 cukuplah 2 tahun. Wali'ayazubillah. 4 kegelapan. Ya, maka kegelapan yang berganda itu menyebabkan baginda Yunus alaihissalam merasai kepayahan, payah serba-serbi. Maka kepayahan itulah yang mendatangkan al-gham, duka cita. Faham tu dulu. Faham itu dulu. Baik. Kemudian Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menjelaskan lagi baginda Yunus alaihissalam berduka cita akibat daripada masalah umat yang ditanggungnya. Ya, baginda Yunus alaihissalam telah menggunakan pendekatan bukan 3-4-3-4-4-2 JDT menang bergaya di stadium sendiri, tapi kalah nampaknya di stadium Thailand sana. Tak perlu dibicarakan, cuma nak buat perbandingan. Biar faham betul-betul. Maka baginda Yunus alaihissalam berduka cita. Pendekatan yang pertama, bukan 3-4-3, tak menjadi. Pendekatan yang pertama dalam menyeru umat manusia, umatnya kepada jalan kebenaran, sama sekali tak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh umatnya. Lalu baginda Yunus alaihissalam buat keputusan, tinggalkan sahaja umatnya. Ya, baginda Yunus alaihissalam tidak mahu mengekalkan jawatan Perdana, bukan mengekalkan jawatan Perdana Menteri, tinggal ajalah umatnya. Ya, lebih baik masuk dalam perut ikan. Maka baginda Yunus alaihissalam menghadapi bebanan dalam menyeru dan membimbing umatnya ke jalan kebenaran. Bebanan yang ditanggung ini menyebabkan baginda Yunus alaihissalam merasai kesusahan. Maka dari situ datanglah al-gham, duka cita. Maka 2 sebab keduka citaan melanda fikiran dan perasaan junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Maka baginda Yunus alaihissalam membuat rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberi peluang untuk terus hidup dalam perut ikan. Bila diberi peluang hidup dalam perut ikan, maka baginda Yunus alaihissalam menyatakan ini peluang Allah Subhanahu wa taala beri kepadanya. Maka baginda Yunus alaihissalam gunakan peluang yang ada untuk merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun dalam membuat rayuan, baginda Yunus alaihissalam gunakan kalimah Ismullahil A'zam,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tu faham. Kalau nak buat rayuan, ya, adakah perlu menggunakan kabel? Kalau kabel TNB short tau. Habis nak gunakan apa? Baginda Yunus alaihissalam gunakan kalimah Ismullahil A'zam, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha perkasa. Faham? Ya, maka rayuan dengan rasminya diterima. Penerimaan rayuan baginda Yunus alaihissalam Allah minitkan, bukan dalam minit mesyuarat MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor. Minit diminitkan dalam Al-Quran ayat 88 surah Al-Anbiya. Fastajabna lahu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka ianya mengajarkan kepada kita juga tak lari daripada ia menghadapi pelbagai bentuk kesusahan. Oleh kerana menghadapi pelbagai bentuk kesusahan, ya, maka nanti akan melahirkan duka cita. Lahirlah duka cita. Itu yang tak nak. Kerana apa? Ialah apabila kita ini ditimpakan wabak penyakit. Wabak bahasa Arab. Wabak bahasa Arab. Wabak membawa erti huru hara. Huru hara kita dibuatnya. Ia bermula dengan penyakit. Dah ramai rakan taulan kita terkorban. Ya, Qaryah Ibnu Sina Bandar Putra bersempadan dengan Kampung Separa, kampung pertanian. 1976, ya, almarhum ayahanda saya Tuan Haji Abdul Razak bin Haji Abdullah mendapat tanah anugerah pertanian di kampung pertanian berdekatan dengan sungai Skudai yang memisahkan antara dua kampung pertanian dengan ketika itu ladang Suilam. Ya, penolong pengurusnya masih hidup lagi. Waktu itu penolong pengurusnya Tuan Haji Jamil. Rumah saya kenal. Tuan Haji Jamil ada lagi kat Keluang. Penolong pengurus. Dia baru lepasan ITM. Dulu namanya ITM. Sekarang dah namanya UITM. Lepasan ITM, boleh kerja. Jadilah penolong pengurus ladang Suilam. Suilam Estate. Jadi sejarahnya 1975-76, saya selalu berulang-alik bersama dengan ayahanda bonda tidur dekat kampung pertanian, buat rumah kayu dekat situ ada apa nama? Kat situ ada perigi. Ingat lagi, kampung pertanian. Kini berubah, ladang Suilam telah berubah daripada milik Suilam kepada milik IOI. Ya, maka tersergam di situ Surau Ibnu Sina. Jadi nak cerita pengalaman duduk dekat kampung pertanian, kemudian barulah orang sana kuat UMNO dapat tanah buat buka lagi, namanya Kampung Separa. Dulu kerja saya kalau dah duduk kampung pertanian selalu tengok rel kereta api kat depan tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin tuan-tuan marah apa benda nak cerita ni, biar faham. Ya, ini giliran Kampung Separa, kampung pertanian bersempadan tu. Bila-bila masa ni wabak boleh merebak, boleh ke Bandar Putra. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, ya, lindungi kita dari perkara yang tak diingini. Wabak membawa erti
huru-hara. Huru-hara berpunca daripada penyakit. Kemudian huru-hara ekonomi. Ramai kena buang kerja. Wal'iyazubillah. Huru-hara dibuatnya. Maka datanglah kesusahan. Datang kesusahan, ramai yang berduka cita. Sehingga ada yang bunuh diri. Wal'iyazubillah. Baik. Maka bersempena sambutan Ma'al Hijrah, ya, anjuran surau Ibnu Sina, alhamdulillah bagi saya peluang. Yalah, tak ada ke penceramah lain agaknya. Alhamdulillah bagi saya peluang. Maka nak jelaskan di sini apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan baginda Yunus alaihissalam diberi peluang kedua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ahli jamaah karya surah Ibnu Sina, ya, alhamdulillah Allah panjangkan usia kita. Ada di kalangan kita yang terkorban kampung separa, kampung pertanian. Tuan-tuan yang tidak terkorban, maknanya apa? Allah Ta'ala bagi peluang sebagaimana peluang yang Allah berikan kepada junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Maka keluar pekiling Jabatan Agama Islam Negeri Johor untuk solat sunat hajat selepas sembahyang maghrib, sembahyang fardu maghrib, lepas sembahyang Jumaat, solat hajat, dan diberitahu tata cara solat hajat, ia pada sujud terakhir disuruh kita baca Ismullahil A'zam paling tidak 3 kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan dalam keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ia dah wafat 300 tahun yang lalu, jelaskan sebaiknya membaca 11 kali. Kenapa 11 kali? Kerana kadar 11 kali membaca Ismullahil A'zam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ketika sujud terakhir solat hajat itu, kadar 11 kali itu sama dengan kadar membaca tahiyat akhir, supaya tidak melebihi kadar membaca tahiyat akhir, sujud akhir tu. Hebat Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengambil hujah Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijrah. Ya, sudah 800 tahun yang lalu. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dah faham? Berbalik kepada fakta sejarah perjalanan hijrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dinyatakan pada tahun ke-7 kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 47 tahun. Bangsa Arab Bani Quraisy, ada 3 bani yang dominan. Tu bahasa standard. 3 bani yang menguasai, Bani Abdul Wahab, 3 bani. Paling ramai adalah Bani Abdisyam. Yang kedua Bani Makhthum, dan yang ketiga Bani Hashim. Oleh kerana Bani Hashim yang diketuai, menterinya adalah Abi Talib, bapa saudara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabinet bangsa Arab Bani Quraisy, faham? Kabinet ketika itu dikuasai oleh 3 bani ni.
Yang pertama Bani Abdi Syam, ada paling ramai. Tak tahulah dia menang pilihan raya bila. Kemudian Bani Makhzum, dan yang ketiga Bani Hashim. Dua bani ni yang dominan, yang menguasai, telah buat keputusan oleh kerana Bani Hashim tidak bertindak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membiarkan Muhammad meneruskan dakwah ajarannya, maka dengan kuasa-kuasa yang ada oleh Bani Abdi Syam dengan Bani Makhzum ini, mereka buat keputusan untuk pulaukan Bani Hashim, dan mereka perlu patuh. Bani Hashim kena keluar daripada zon ekonomi Makkah Al-Mukarramah. Lalu Bani Hashim dipulaukan, duduk di penempatan yang disebut Syi'ib Abi Talib. Itu sejarahnya, Syi'ib Abi Talib. Maka Abu Talib yang merupakan bapa saudara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberi perlindungan kepada Rasulullah SAW, terpaksa akur dengan keputusan itu. Rasulullah SAW dan kaum muslimin, begitu juga Bani Hashim, terpaksa tinggalkan zon ekonomi Makkah Al-Mukarramah dan duduk dalam buangan Syi'ib Abi Talib, dikenakan sekatan ekonomi. Itu fakta sejarah. Berapa lama? 3 tahun. Tahun ke-7 kerasulan baginda Muhammad SAW, tahun ke-8 dan tahun yang ke-9. Bayangkan. Maka paling teruk yang menerima sekatan, disekat dan dikenakan sekatan ekonomi, tak boleh berurus niaga apa semua, adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Maka hidup dalam buangan dan dikenakan sekatan, wal'iyazubillah, selama 3 tahun. Ya, ramai juga kaum muslimin yang kebuluran, kelaparan, wal'iyazubillah. Akibat daripada itu, ya, mereka itu hidup dalam kemiskinan, kepapaan, malah berhadapan dengan kesusahan. Maka boleh katakan kaum muslimin menghadapi al-gham, keduka citaan, berduka cita akibat kesusahan, kemiskinan, daripada sekatan ekonomi dan pemulauan. Inilah dia sejarahnya. Selepas 3 tahun, ya, penduduk Mekah buat kata sepakat. Mereka tolak sekatan yang dikenakan oleh 2 bani ini tadi, Bani Makhzum dengan Bani Abdi Syam. Maka lepas 3 tahun Rasulullah bebas. Alhamdulillah. Selepas itulah barulah Rasulullah mengorak langkah untuk mengatur langkah berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah. 3 tahun dalam situasi al-gham, duka cita. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka 3 tahun tabah, sabar, redha. Setelah 3 tahun, ia bebas sama sekali. Terkejut apabila Bani Abdi Syam, Bani Makhzum yang menguasai parlimen ketika itu, mereka dapati rakyat Mekah yang belum Islam lagi, yang kufar itu, bangkit, bangun, tolak keputusan kabinet. Tak terkejut ke? Dia orang kata macam mana ni? Lepaskan. Muhammad dibebaskan, kaum muslimin dibebaskan daripada kepungan dan sekatan di Syi'ib Abi Talib. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan yang semakna juga dengannya hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal adullukum ala ismillahil a'zam, tidakkah aku nak tunjukkan kepada kamu ismullahil a'zam, iza du'iya bihi ajaba, apabila didoakan bersama-sama dengan ismullahil a'zam ini, Allah segera perkenankan. Wa iza su'ila bihi a'ta, apabila dipohon dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalimah ini, ismullahil a'zam, maka a'ta, Allah segera anugerahkan. Ad-da'watul lati da'a biha Yunus alaihissalam, itulah dia doa yang dipohon oleh junjungan mulia baginda Yunus alaihissalam. Ismullahil a'zam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jelas ayat 87, ayat 88 surah Al-Anbiya, dan melalui lidah sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan hadis riwayat Imam Al-Hakim, jelaskan kepada kita, ya, apabila kita menghadapi kesusahan, susah kan? Susah. Tuan-tuan susah, saya pun susah akibat daripada wabak yang bawa erti huru hara. Apabila dah susah kita ni, yang paling takut al-gham, iaitu duka cita. Apabila dah berduka cita, seseorang itu boleh berputus asa. Tu yang takut tu. Dia ada istilah bahasa orang putih, apa tu, kalau dah berduka cita sangat tu, dia ada istilah apa yang disebut tak, aku tak dibayar gaji untuk ingat perkara tu lah. Ada tu, dia bukan fobia, apa satu lagi tu, trauma. Ya Allah, trauma. Bila dia berduka cita, dia trauma. Dia nanti dia akan on off. Tu takut tu. Dia hilang pertimbangan. Wal-iazubillah. Maka sebab itu Rasulullah ajarkan kita, dalam kita berdoa, ya, sertakan Ismullahil A'zam. Ya. Begitu juga ketika solat sunat hajat, sujud terakhir, sertakan Ismullahil A'zam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam penafsirannya menceritakan, ya, baginda Yunus alaihissalam memulakan doa. Bila dia mula doa, kita faham sejarahnya, sebaik saja ditelan oleh ikan telan pada awal Zulhijjah. Pun begitu, baginda Yunus alaihissalam dibebaskan daripada perut ikan 40 hari selepas doanya diperkenankan, iaitu tanggal 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. 1 Zulhijjah berjarak 40 hari dengan hari Ashura, nilai 40 hari. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kita kefahaman. Ini bukan kambing 40 hari tau, PKP, tapi katanya dah boleh makan dah. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah bebaskan kita daripada apa jua perkara yang tidak diingini, sehingga bersua kembali salah silap,
mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.